Assalamualaikum, saya Real. Selamat kembali ke channel Maker Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Maker Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sesi support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, video kali ni saya nak review satu lagi produk camping yang kali ni saya dapat daripada payung.camp. Produk ni agak penting juga lah kalau kita nak pergi camping. So benda ni membantu kalau kita nak pasang kemah. So ni adalah ni pukul hammer daripada payung.camp. Yang ni khas untuk kita camping lah. Okay, sebelum ni saya gunakan tukul yang jenis getah. Yang ni saya beli dekat Mr. DIY. Ini dah lama juga saya guna. So yang ni bagusnya dia atas ni dia getah. So bila kita ketuk dia tak berbunyi lah. Cuma dia saiz dia agak besar sikit. Okay, dia punya kepala tu pun ni agak besar. Dan lagi satu, dia bila lama-lama dia akan mudah dia berpusing lah dan senang tertanggal. Okay? Sebab bila kita ketuk lagi-lagi dekat tanah yang berbatu, benda ni dia tak berapa kuat, dia tak berapa solid. Dia akan boleh selama dia punya gum dia ni akan loose dan dia akan mudah tercabut. Okay, lagi satu, kalau tukul macam ni dia hanya satu fungsi je lah. Dia hanya untuk ketuk je, untuk ketuk pack sahaja. So saya perlukan satu lagi tukul yang lebih solid. Dan lagi menarik, tukul ni dia ada pelbagai kegunaan lah. Selain daripada untuk ketuk kita punya pack, dia boleh jadi sebagai pack pula. Ni untuk tarik pack keluar. Dan juga dia ada satu belakang ni yang agak menarik. Yang ni kita boleh gunakan untuk kalau kita perlu nak korek tanah untuk dijadikan sebagai longkang ke. So kita boleh gunakan yang ni. So yang ni menarik sebab dia banyak fungsi lah. Okay, so saya share sikit detail sebelum saya guna. Sebelum saya tunjukkan demo. Dia punya saiz lah. Okay, saiz dia lebih kurang dalam 30 cm lah. So saiz dia pun tak terlalu panjang. Lepas tu dia punya material yang ni dia gunakan besi lah, carbon steel. Yang ni dia gunakan alloy aluminium. So dia tak terlalu berat sebab dia gabungan antara steel dengan aluminium. Fungsi utama dia adalah sebagai pengetuk lah, untuk kita ketuk punya pack yang ni. So yang ni memang agak solid, agak berat, dan dia punya permukaan dia pun agak besar jugalah. Mudah kalau kita nak ketuk pack, walaupun pack tu kecil ataupun besar, tak ada masalah. Semua jenis pack kita boleh ketuk gunakan tukul ni. Okay, fungsi kedua yang menarik adalah dia punya ni, pack puller ni. Pack puller ni penting, lagi-lagi kalau kita pack gunakan pack dekat tanah yang keras. Kadang bila tanah yang keras, bila kita ketuk pack dia sampai dalam, nak cabut tu memang susah. So kita perlukan satu pack puller yang solid macam ni, memang kuat. So yang ni kita boleh jadikan sebagai handle lah untuk kita tarik. So ini kita sangkut kita punya pack. Ataupun yang ni pun sebenarnya boleh jadikan sebagai pack pula jugalah. Kita boleh sangkut punya pack kat sini, dekat lubang ni. Lepas tu kita tarik. Tali ni untuk kita masukkan dalam tangan macam ni, untuk kita lebih grip lah. Kita lebih grip. So kalau kita nak ketuk kat tempat yang keras, so kita boleh grip agar hammer ni tak terlucut daripada tangan. Okay. So bila kita nak tarik pun, dia grip kita punya tangan supaya kita boleh tarik pack tu dengan lebih kuat. Okay, satu lagi fungsi tambahan pada saya yang agak penting jugalah. Ada satu macam cangkul kecil ni. Benda ni kita boleh gunakan untuk kita nak, kalau kita perlukan nak menggali tanah. Contohnya bila hujan, kita nak buat longkang dekat area kita punya kemah, kita boleh gunakan ni. So nanti saya akan tunjukkan demo. Saya akan demo, saya nak pasang kemah ni, dan saya akan tunjuk demo lah macam mana saya gunakan hammer ni ketika nak pasang kemah ni, nak pasang dia punya pack, nak cabut pack. So kalau hujan, saya akan tunjukkan juga lah macam mana kalau kita nak buat longkang untuk tepi kemah lah. Kemah tadi saya dah siap pasang. Tadi saya dah tunjuk cara pack, cara gunakan pack, cara gunakan hammer dan pack ni tadi. So ni
memang dia solid lah. Kita dah guna beberapa jenis pack, semua okey. So ini pack yang biasa. Yang ni heavy duty pack. Yang tu yang aluminium pack lah, yang soft ground punya. Semua sesuai. So hammer ni memang sesuai untuk digunakan. So tadi pun saya dah tunjuk cara cabut. So benda ni bila ada ni senang lah. Kalau gunakan yang jenis aluminium ni, kita sangkut je kat tali ni. Sangkut tali dan kita tarik. So kalau yang ni, kita boleh sangkut dekat ni lah, dia punya lubang ni, ataupun dia lubang ni pun boleh. Okay, macam ni lah, kita boleh tarik je. So memang mudah. So kalau yang ni pun samalah, just kita guna cangkuk ni. Okay, ataupun yang ni kita boleh gunakan lubang ni. Lubang ni. Okay, kita guna lubang ni untuk tarik pack. Okay, sekarang saya nak tunjuk satu lagi. Saya nak share sikit tips lah. Okay, satu lagi function pasal hammer ni, yang untuk korek lubang lah, untuk kita gali tanah. So sebenarnya ramai campers yang dia akan buat longkang, terutamanya kalau musim hujan lah. Terutamanya kalau kita camping waktu hujan, kita boleh gali longkang lah. Okey, untuk gali longkang ni sebenarnya dia korang kena tanya dengan campsite dulu lah, sebab ada campsite yang dia sebenarnya dia tak benarkan untuk korang gali apa-apa lubang ataupun longkang dekat tapak kemah diorang. So korang make sure korang kena tanya dulu campsite sama ada boleh atau tidak. Okey, lagi satu, bila korang dah gali sebenarnya yang lebih baik adalah lepas korang dah kemas, korang tutup balik longkang tu dengan tanah yang samalah. Korang tutup balik longkang tu jadi sama seperti asal. Okey, biasanya tujuan longkang ni yang orang selalu buat ni sebenarnya dia untuk mengelakkan daripada air daripada meleleh masuk ke kemah lah, ataupun masuk ke kawasan kemah. Dia nak kawasan, contohnya kalau dekat kawasan common space, dia nak common space tu tak ada air yang mengalir lah. So dia akan divert air tu mengalir ikut tepi dan pergi dekat area lain lah yang lebih rendah. Tu tujuan longkang lah yang biasanya orang gali. Okey, macam kita orang memang jarang sekali lah gali longkang untuk dekat tapak kemah kita orang, sebab biasanya kalau kita punya setup, kita orang duduk kita orang menggunakan kerusi, memang tak duduk atas lantai. Jadinya kalau hujan sekalipun, air akan mengalir dekat bawah lah, mengalir dekat atas tanah. So pasal benda tu bukan satu masalah yang besar lah, unless kalau korang punya tapak kemah dekat aliran air. So mungkin korang boleh kurangkan aliran air tu dengan buat longkang supaya dia divert sikit aliran air tu ke tepi atau ke tempat yang lebih sesuai lah. Okay, sekarang saya akan tunjukkan sikit demo macam mana sebenarnya cara yang betul lah untuk buat untuk buat longkang ni. Sebenarnya saya pun tak biasa buat, tapi ini mana yang saya tahu je lah. Okey, untuk aliran air yang baik sebenarnya, longkang tu korang jangan buat dekat luar daripada kemah ni. Sebenarnya dia kena buat kat dalam sikit. So dia sebenarnya yang terbaik adalah buat satu aliran dekat dalam ni. Korang just buat satu aliran air dalam ni. So air yang dari kemah ni dia akan masuk dia akan mengalir ke luar. Okey, dia tak masuk direct kat dalam longkang ni, dia akan kat luar. So bila ada air yang terlalu lebat, at least dia akan mengalir banyak. Mana yang terlimpah mengalir ke tepi, dia akan terus masuk dalam longkang ni dan dia takkan masuk dekat area sini lah. So dia mengurangkan risiko untuk air masuk ke bahagian yang dalam ni lah. So korang kena buat satu aliran longkang ni dekat dalam daripada korang punya lapisan kemah lah. So macam ni, air dia akan terus mengalir ke sini lah, keluar. So bukan ke dalam longkang, bukan dekat bukan buat longkang tu dekat sini lah. So kita nak, so kalau kat sini pun salah, sebab nanti air akan masuk ke dalam area kemah lah. So macam ni, air kena mengalir bahagian keluar daripada longkang. So sebenarnya longkang ni untuk protect lah daripada tanah kat dalam ni dibasahi oleh air. Okay, so macam tukul ni, dia ada macam cangkul ni. So benda ni memang mudah lah kalau kita nak gali, memang sangat senang. Okay, so dia memang mudah, dia solid. So memang mudah lah kalau kita nak gali. So lepas kita dah nak balik, kita nak kemas, kita kena tutup balik lah. Kita kambus balik longkang ni supaya dia jadi lebih kurang sama macam yang asal. So memang penting lah konsep leave no trace ni. So kita kena tinggalkan tapak macam mana yang kita sampai. Macam ni kita kena tutup balik apa yang kita dah gali. Kalau kita terpaksa gali,
kita kena tutup balik. Yang sebaiknya sebenarnya kita tak payah gali lah kalau boleh. So kalau terpaksa, kalau memerlukan, okey, kita boleh gali yang mana yang perlu. Lepas tu kita kena kembalikan seperti asal. Tu jelas sedikit perkongsian mengenai hammer ni. Pada hammer ni memang sangat berguna lah, dia pelbagai guna. So macam selalu saya sarankan bila kita nak beli satu barang tu, make sure kalau lagi baik yang barang tu dia jenis kita boleh pelbagai guna lah. Contohnya macam hammer ni, kita boleh gunakan sebagai pengetuk, kita boleh jadikan sebagai pencabut ni, okey, pad puller ni, dan lagi satu dia ada satu function untuk kita buat korek lubang lah. Kita boleh korek nak buat lubang ke, nak buat longkang ke ketika kemah. Memang benda ni sangat-sangat membantulah. Dan lagi penting, saiz dia memang compact. Memang sebelum saya beli, saya dah ukur dulu. Dia muat dalam saya punya kotak hijau ni, yang itu saya pernah buat review. Memang dia just nice je. Dia memang boleh masuk dalam kotak ni dan saya boleh simpan dengan mudah. So dia punya kualiti memang solid. Memang harga dia pun tak mahal lah. Ini dalam RM39 je. So korang boleh dapatkan dengan payung.com. Nanti saya letak dia punya link dekat description. So pada saya memang saya sangat recommend lah. So dia ada banyak lagi design, tapi pada saya yang ni paling, pada saya sesuai dengan saya lah. Dia ada juga design yang besar sikit. So bergantung kepada keperluan korang. So itu saja video untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.